Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita malam ni dalam sesi Laluri Live. Alright, so Alhamdulillah hari ni hari yang bagus, yang saya syukur. Hari ni ada macam-macam benda yang baik berlaku lah. So antaranya, nak cerita ke? Tak ada apa lah kot, tak payah cerita lah. Tak payah cerita tu. Tapi Alhamdulillah saya bersyukur dengan apa yang kita ada hari ni. Dan sebenarnya setiap hari kita kena bersyukur kan. Setiap hari kita kena bersyukur. Sebab kalau kita tak bersyukur, saya selalu dengar benda ni. Ustaz saya cakap dulu. Kalau selalu, mak saya pun sama cakap benda yang sama. Mak ayah saya cakap benda yang sama. Bila kita tak bersyukur, Allah akan start tarik sikit daripada apa yang kita ada. Contoh, kita tak bersyukur, cakap aduh makanan ni tak sedap lah. InsyaAllah nanti makanan tu akan lari daripada kita sebenarnya. Lebih kurang macam tu lah. Yang kita akan makin lama makin susah. So that's why lah ada case yang mana orang tu dia suka komplain dengan kehidupan yang dia ada. Daripada hidup senang, lama-lama hidup dia makin lama makin susah. Dan dia akan makin banyak komplain. Yang menjadikan lama-lama hidup dia akan jadi makin lost, makin teruk. So na'udzubillah min zalik, kita doa sama-sama kita semua dibebaskan daripada ujian tu. Itu pun ujian sebenarnya yang Allah turunkan bila kita tak bersyukur. So please, syukur sangat penting. Kalau dapat sikit, syukur. Dapat banyak pun, syukur lebih lagi. So malam ni apa saya nak share dengan anda semua adalah pasal Facebook. Pasal Facebook, saya tak pernah talk about Facebook. Tapi malam ni saya rasa macam nak cakap pasal Facebook. Sebab saya rasa benda ni, minta maaf, penting untuk usahawan. Penting untuk usahawan. Sebab apa? Sebab usahawan ni dia ada satu benda yang dia akan sentiasa buat. Dan saya takut apa yang dia buat ni akan menyebabkan bisnes dia, usahawan tu, bisnes dia akan menjunam sebab dia tak take note dengan pantang larang Facebook ni. So sebelum tu saya nak tahu juga kat sini, ada tak sesiapa yang kat sini buat bisnes kat Facebook? Boleh say I tak, komen sikit yang buat bisnes kat Facebook. Dan kalau you tahu ada kawan-kawan ataupun sahabat ataupun family yang buat bisnes gunakan Facebook, you patut share video ni, live ni, you patut share pada dia, bagi pada dia supaya mungkin dia tak tahu benda ni. Dan lepas dia tengok, dia tahu dan dia elakkan buat pantang larang yang saya bakal share malam ni. Okay? So okay tak okay ni? Boleh share? Thank you so much, bantu saya untuk share. Sebab benda ni adalah, saya rasa macam benda ni sangat bagus kalau kita tahu. Dan benda ni saya tak tahu dulu. Saya tak take note. Sebenarnya bukan tak take note, saya memang tak tahu. Kan, kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita tak tahu. So bila kita dah tahu, dan barulah kita faham, lah aku salah rupanya selama ni. So ini yang penting. Okay. So sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Mungkin ada yang baru first time, tak pernah nampak saya. Saya kenalkan diri dulu. Saya adalah Hasnul Abdul Halim bersama Lalili dan wife. Lalili tu company lah, bukan nama orang pun. Bersama Lalili dan wife, kami bina satu platform ni yang kami buat untuk bantu usahawan orang kat luar sana untuk start jadi usahawan dengan modal zero. Zero modal. Dan ramai orang termasuk saya dulu selalu fikir kalau aku nak buat bisnes aku kena ada modal banyak. Dan apa menyebabkan apa yang berlaku adalah saya tak buat bisnes lah. Nanti tunggu modal dulu. Padahal saya tak pernah tahu wujudnya satu bisnes yang mana you tak perlu keluarkan langsung modal. You tak perlu keluarkan modal untuk restock ke apa semua, you tak perlu. Dan itu beauty of business zaman sekarang ni. So kalau anda tak pernah tahu apa bisnes apa tu, adalah you kena start cari. Start cari bisnes-bisnes yang you boleh start dengan zero modal. Saya sangat suggest. Kalau you baru first time buat bisnes, you tak pernah buat bisnes, saya sangat suggest you cari bisnes yang zero modal. Tak perlu pergi buat loan terus. You tak pernah buat bisnes, lepas tu diberhentikan kerja, ada duit balance sikit dekat KWSP, you keluarkan dan you buat restoran tanpa you pernah ada experience. You tak pernah buat pun bisnes tu. Dan yang lagi sedih, kalau you buat tu atas dasar desperate. Bukan atas dasar you nak buat sebab you punya passion, ataupun you buat sebab you nak ada big why yang besar. Tak. So itu sangat bahaya. So saya sangat tak cadangkan. Dan kalau you all jumpa orang yang macam ni, please lah nasihat dia sikit. Kalau kau buat bisnes zero cost pun kau tak boleh nak berjaya, macam mana kau nak buat bisnes besar? Itu yang saya cuba masukkan dalam kepala otak saya dulu tau. Saya cuba pasakkan. Oh betul. Barulah kita betul-betul faham. Kita memang tahu, tapi tahu dengan faham tak sama kan.
Siapa tahu sini. Tahu dengan faham tak sama. You tahu tapi tak semestinya you faham. So that's why kalau you kenal sesiapa yang tengah buat bisnes dan digunakan Facebook, anda patut share video ni. So saya rasa saya boleh mula okey semua okey tak kat sini? Saya harap semua okey dan saya tak bagi banyak, ada banyak sebenarnya tapi saya nak bagi 3 saja malam ni. InsyaAllah next time kita akan bagi lagi supaya anda dapat sesuatu daripada sharing ni. So nombor 1, apa yang paling penting dalam usahawan duduk dalam media sosial ni adalah nombor 1 adalah please jangan menjual. Jangan menjual. Nanti mesti ada yang pelik tanya kan, cakap apa pula aku tak boleh menjual, aku nak buat bisnes kot, aku nak duit kot. Aku nak duit, macam mana aku nak buat dapat duit kalau aku tak menjual? So ini benda yang tak ramai orang faham dan tak ramai orang nak faham. That's why business tak pump you buat macam tu terus you buat sale Hari ni you jadi dropship, esok you buat sale puluh-puluh ribu. Tak. Sila berpijak di bumi yang nyata, kan? Orang perlu kenal kita dulu. Orang takkan beli dengan orang yang dia tak kenal, ataupun orang tu sangat-sangat baru, tak ada proven result, tak ada testimoni. So orang takkan pergi dekat you all. So you kena buat benda ni, kena bina dulu benda ni. Dan benda ni bukannya boleh membina dengan belilah saya ada jual benda ni, belilah saya ada buat benda ni. Dia tak semudah tu. Dia perlukan perjalanan dan lagi kuat you all untuk hadapi perjalanan tu, insya-Allah you boleh survive lama. So itu penting tu. Dalam media sosial ni, orang masuk media sosial, mindset dia adalah untuk bersosial, bukan nak membeli. Dia tak ada perasaan langsung nak membeli. Kalau dia nak membeli, dia pergi ke Shopee, dia pergi ke Lazada, ataupun apa lagi ada, Alibaba kot. So diorang akan pergi kat tempat-tempat ni, Taobao ke apa semua. Dia tak akan beli dekat dalam Facebook. Tapi apa yang berlaku adalah kita boleh gunakan Facebook sebagai medium untuk kita bersosial dengan bakal customer ataupun customer kita, supaya dia tahu bahawa aku boleh bantu dia ni. Okay. So ini benda yang saya nak share malam ni, supaya you all dapat sesuatu. You all boleh dapat apa yang saya nak share ni. Pastikan jangan menjual, please. Takkan kita desperate sangat nak menjual. Kena kontrol Kena kontrol sikit usahawan. Saya tahu you all perlukan duit, perlukan segala benda yang penting. Tapi please jangan sibuk menjual, sebab orang menyampah dengan kita kalau kita terlampau menjual. People don't like to be sold at. Orang tak suka. So kenapa kita buat benda yang orang tak suka, kan? Senang, paling simple perumpamaan. Kalau orang insurance call you, adakah you akan rasa sangat happy? Terima kasih call aku. Betul, aku nak tahu pasal insurance ni boleh tak explain sikit? Sampai 3 jam kita borak dengan dia. Siapa kat sini angkat tangan mengaku you ada buat macam tu? Kalau ada buat, tahniah. Sebab kalau you tanya saya memang tak suka. Pada saya dah ada insurans apa semua, so saya tak nak spend masa. Tapi diorang ni kadang bagus. Diorang punya sales skill dia bagus. Tak apa cik, walaupun cik dah ada, mungkin ada family cik yang tak ada. So baik saya explain dulu dekat cik, banyaklah ada punya tu. So kadang-kadang saya buat tak dengar, ataupun saya minta maaf ya cik, saya terpaksa off. So orang tak suka dijual. Perasaan tu macam seolah-olah macam kita macam, aku the next victim, aku mangsa seterusnya. So that's why jangan menjual. Takut nanti orang lari daripada kita dan orang tak nak duduk dekat dengan kita, sebab dia nak bersosial, dia bukan nak dijual. Okay. So nombor 1 adalah please jangan menjual. Dan pantang larang kedua, yang mana pantang larang yang selalu orang buat adalah adab memberi komen dan adab menerima komen. Facebook ni of course lah dia ada komen kan. So dia macam ni, bila you buat dalam media sosial ni, you tak boleh syok sendiri tau. You kena buat bisnes dan you kena interact dengan orang lain. So bila you interact orang lain, orang akan nampak you kewujudan anda. Dan secara tak langsung dia nampak kewujudan bisnes you all. So that's why first kali memberi komen. So tolong bagi komen. Kalau nampak orang tu puji dia sikit. Just bagi supaya kita wujud dalam dunia sosial. Kita nak nampak kita wujud je. Okay. Dan at the same time, kalau orang bagi komen pula kat kita, please respond. Please respond, bagi feedback ataupun kita jawablah komen dia tu, supaya dia rasa macam okay, dia ni sangat bagus, sangat interaktif, boleh berurusan lah, senang kata boleh berurusan dengan kita. So kita nak macam tu. Kita nak orang nak harap nampak kita boleh berurusan. So please
kena ada adab. Memberi komen dan menerima komen. Dan kalau bagi komen, please lah. Janganlah bagi komen negatif ataupun yang berunsur politik. Politik ni, you tahulah kan, zaman sekarang politik makin mengarut. So, saya pun malas nak komen lebih-lebih. Tapi saya cakap saya tak minat politik. Dan saya akan rasa macam mengarut. Dia tak membantu saya pun dalam apa-apa yang saya buat. So, kita elakkan berurusan dengan politik sebab ada orang yang memang cukup cepat sentak bila kita borak pasal politik. Dia macam seolah-olah dia lah akan jadi the next Perdana Menteri. Kan? Tapi tak. So, untuk mengelakkan kesulitan-kesulitan yang kita tak nak, elakkan bercakap pasal politik. Nak komen secara neutral tak apa. Neutral, buat senyum ke, bagi emoji sikit ke tak apa, that's okay. Tapi kalau nak komen lebih-lebih, cakap aku sokong dia ni lah, dia ni bagus, kenapa kau tak sokong? Tak payah. You tak payah susah-susah nak melobi untuk Perdana Menteri ke apa ke. Dia orang pandai lah, dia nak dapat jawatan, dia pandai-pandai. Tapi kita sebagai usahawan, kita adalah parti tak gerak, tak makan. Bukan parti gerakan, tapi kita parti tak gerak, tak makan. So, kita kena bergerak dan jangan biar customer lari disebabkan kita punya pandangan politik tu. Itu pantang larang besar lah. Okay. So, itu adalah benda yang penting. Adab tu. Dan make sure juga, bila you bagi komen, bagilah komen yang beradab. Dan the best komen yang membina. Janganlah bagi komen yang menyentuh satu kaum dan you mendownkan dia. Sebab Facebook pun dia ada tahu, dia tak bagi you jatuhkan racism something lah. You tak bagi, dia tak suka. So, kalau dia boleh detect, you boleh kena flag. So, that's why jaga adab. Adab masuk dalam media sosial ni. Sebenarnya bukan media sosial je. Offline pun kita kena beradab kan. Takkan kita nak keluar sebagai orang yang kurang ajar, yang biadab. So, kita tak nak macam tu. So, kalau you tak suka orang biadab dengan you kena start beradab dengan orang. Okay? What you give, you will get back more. You biadab hari ni, orang akan 10 kali ganda lagi biadab dengan kita. So, kita tak nak macam tu. Kita sebagai usahawan, you dropship, you agent, you nak orang semua suka dengan anda. So, untuk bina benda tu adalah you kena be a very positive person. You kena sentiasa give positive feedback, bagi value pada orang lain yang berada dalam circle Facebook you. Supaya dia akan rasa macam, baguslah Muhammad ni. Aku pun nak support dia jugalah. So, macam tu. Okay, faham clear yang SD usahawan? So, jangan you all duk menjual je. Lepas tu tak ada hati nak komen kawan-kawan sikit. Supaya nanti lama-lama you akan down. You akan ketinggalan. Dan saya mengaku, saya pun kadang-kadang dan balas komen. Dan saya mengaku saya kadang-kadang tak sempat nak balas komen. So, kalau you ada kesempatan tu, please balas semua komen. Lagi bergigih, lagi bagus. Kalau you mampu jawab semua komen, reply komen semua, lagi bagus, lagi cantik. Orang akan nampak kewujudan anda dengan lagi cepat. Okay, so itu nombor 2. Dan nombor 3, apa yang you kena tahu adalah please, especially zaman sekarang, kalau tak pasti jangan kongsi. Facebook ni of course lah dia letak button share, tapi dia tak cakap share ni wajib. You nampak share, you tekan share. Tak. So, sebelum you all buat apa-apa keputusan untuk share, pastikan dia sahih dulu. Dah lah sekarang dengan PKP apa semua kan, berita orang ni mati, orang tu mati tu. Bagi saya macam gila lah. Ada juga orang buat fitnah, Muhammad ni dah mati padahal orang tu hidup lagi. Na'udzubillah min zalik. Tak tahu apa yang dia dapat dari situ, saya tak faham, saya tak boleh brain. Tapi yang saya tahu adalah jangan kongsi lah. Kalau benda tu you tak pasti dan dia ada satu website sekarang kan, website tak pasti jangan kongsi ke something. So, you boleh gunakan website tu untuk pastikan bahawa you boleh tahu maklumat tu betul ke salah. So, benda ni penting tau. Sebab usahawan, you kena ada credibility bahawa you adalah orang yang sentiasa share benda yang betul. Benda ni credibility dan dia perlu dibina. Sekali, kalau kita dah terbuat silap share benda yang salah, dan benda tu akan impact kepada kita punya audience, aka kita punya customer, dan orang akan start lari daripada kita sebab kita tak ada credibility pun. Kan? So, please, kalau you tak pasti, tak payahlah kongsi. Itu the best. Tak pasti, jangan kongsi. Kalau you betul-betul nak kongsi juga, pastikan berita tu betul-betul benar, betul-betul sahih. Okay? Alright, so saya rasa itu sahaja malam ni dan saya harap you dapat sesuatu daripada sharing ni. Dan saya doakan anda semua start gunakan Facebook dengan cara yang betul. Jangan menjual, jangan terlampau menjual. Please beradab dalam komen dan memberi komen. Dan yang ketiga, jangan jangan berkongsi kalau benda tu you tak pasti. Okay, so ini benda basic tapi ramai orang tak buat. Okay, boleh ke boleh ni?
So kita guna Facebook, masuk dalam Facebook, kita guna peraturan Facebook macam mana kita nak berniaga dalam Facebook. Dan saya cadangkan, please you all kalau boleh buat personal page pula silap, Facebook page. Daripada Facebook page ni barulah you boleh start expand. Dekat personal page you tak boleh buat FBS tak boleh. Dan you ada limit 5,000 je. Okay, so kalau you nak lebih, you kena pakai Facebook page. Okay, Facebook page adalah the best option yang dah disediakan oleh Facebook untuk kita yang nak berniaga. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye.